Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kelas seni tingkatan 1. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tajuk 2 iaitu garisan. Okey, kalau ikut buku teks anak-anak sekalian, uh, apa itu garisan? Okey, mari kita berkenalan dengan garisan. Okay, pada hari ini anak-anak akan dapat belajar tentang definisi garisan, jenis garisan dan fungsi garisan. Okey, mari kita tengok garisan itu sendirilah apa. Okey. Okey, cuba anda lihat di sekeliling anda. Dapatkah anda melihat garisan? Sudah pasti banyak garisan di sekeliling anda. Kita dapat lihat dengan jelas pelbagai jenis garisan. Okey. Macam apa tu? Dawai. Bila kita tengok dawai, kita nampak ada garisan di situ. Daun. Okey, ada garisan kat situ. Kita kena belajar. Bila belajar seni ni, kena ada satu mata lagi, iaitu mata seni. Kita belajar seni ni, dia ada visual dia, iaitu mata seni. Okey, mari kita tengok lagi. Bolehkah anda nyatakan jenis-jenis garisan tersebut? Bila kita ada mata seni, barulah kita dapat melihat garisan-garisan tersebut. Okey, terdapat garisan pada alam semula jadi. Okey, objek buatan manusia dan karya seni itu sendirilah. Garisan dapat menghasilkan pelbagai jenis rupa. Yang ini, kalau kita tengoklah fungsi garisan menjadikan dia rupa. Nanti cikgu explain apa itu rupa pula, jalinan, bentuk dan ruang. Unsur garisan pada karya menghasilkan perasaan yang berbeza. Ini contoh karya yang ada dan menggunakan garisan. Ini koleksi LPSVN, Lembaga Pendidikan Lembaga Seni Visual Negara. P ni cikgu lupa apa benda. Okey. Tapi yang ini adalah satu jenis karya yang menggunakan garisan. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, yang ini sejenis arca pula. Kalau kita dalam buku teks kamu, selepas mempelajari tajuk ini, anda dapat memahami unsur garisan, anda dapat mengeksplorasi dan aplikasi unsur garisan. Okey, anda dapat menzahirkan idea dan konsep pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugas. Yang ini maksudnya anda dapat menghasilkan karya tentang garisan. Okey, yang ini kita akan belajar di siri yang kedua lah, iaitu ada projek doodle. Kita akan explore tentang garisan dan anda juga dapat menghayati hasil karya seni visual. Yang ini kita buat gallery walk lah. Kita akan tengok karya-karya kamu dan cikgu akan respon pada hasil-hasil karya kamu, apa yang kita dapat, dan kamu juga akan ceritakan tentang apa yang kamu dapat dalam menghasilkan karya garisan. Okey, apakah definisi garisan? Garisan ialah kesan titik yang bergerak dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat atau media yang bermula dari satu titik merentasi satu kawasan. Okey, kita ambil keyword ya. Definisi garisan ialah titik yang bergerak. Okey, titik yang bergerak ni kalau cikgu boleh tunjuk contoh. Okey, titik yang bergerak. Mari kita tengok. Okey, titik yang bergerak. Okey, ini kata cikgu punya, cikgu hasilkan titik. Okey, titik cikgu besarkan sikit. Okey, titik. Lepas tu, titik ni bergerak. Titik ni bergerak lagi. Titik ni bergerak lagi.
titik ni bergerak lagi. Okey. Apa yang akan berlaku? Bila titik bergerak, titik bergerak, titik bergerak, titik bergerak, titik bergerak, kalau kita tengok sebenarnya, bila dia bergerak itu menghasilkan garisan. Faham tak? Okey, definisi garisan ialah titik-titik yang bergerak. Kita tak perasan sebenarnya kita sedang menggerakkan titik lah. Ini salah satu cara kita nak faham definisi garisan. Apa itu garisan? Okey? Okey, kalau kita tengok kat sini. Okey, jenis-jenis garisan pula. Okey, dah faham tentang definisi, kita pergi pada jenis pula. Garisan mempunyai pelbagai sifat dan identiti yang tersendiri serta memberi pengertian yang berbeza-beza. Jenis-jenis garisan ini merujuk kepada sifat-sifat fizikal sesuatu garisan itu seperti kasar. Okey, garisan ada macam-macam jenis. Halus, okey. Panjang, pendek, lurus, bengkok, terang, gelap, tebal, putus-putus dan sebagainya. Okey, itulah yang cikgu nak kamu semua bila kita nak memahami tentang sesuatu benda, objek dan sebagainya, kita kena faham dulu asas dipanggil asas seni reka ataupun bahasa seni visual ni, iaitu unsur seni yang kita belajar ini pula. Unsur seni ada 6, iaitu garisan. Okey, kita boleh tengoklah dekat sini contoh-contoh garisan. Ada garisan nipis. Garisan nipis ni maksudnya sekali kamu garis tu, kamu dah dapat garisan. Okey, garisan tebal ni mungkin kita kalau pen tu bermata halus, kamu kena garis banyak kali sehingga dapat garisan tebal. Garisan bersudut. Garisan bersudut ni dia ada macam ni, apa kita panggil ni, staggered. Staggered macam ni lah. Okey, kemudian garisan berpancar. Garisan pancar ni kalau kita tengok tu macam bintang lah kan, dia keluar dia punya pancaran tu. Kemudian garisan putus-putus. Kemudian garisan melengkung, garisan melingkar, garisan beralun, ada banyak lagi garisan. Okey. Jadi ini contoh-contoh garisan yang ada sekeliling. Ada berapa jenis garisan? Ada ribuan, ratusan juta garisan. Lagi kamu belajar, cikgu belajar sampai sekarang, macam-macam cikgu jumpa dengan garisan. Jenis-jenis garisan. Kita dapat melihat garisan-garisan ini pada alam semula jadi. Okey, yang ini aplikasi garisan lah, iaitu pada alam semula jadi, pada objek buatan manusia. Alam semula jadi ni alam ciptaan Tuhan lah. Okey, alam buatan manusia, alam ciptaan manusia, objek buatan ciptaan manusia dan karya seni visual. Ini pun ciptaan manusia, cuma garisan itu diolah menjadi karya. Okey, garisan ini wujud dengan jelas di sekeliling kita. Pada alam semula jadi, ialah gambaran visual seolah-olah garisan sebenar kerana garisan ini berkontra dengan persekitaran. Okey, kita diperkenalkan dengan istilah kontra pula. Okey, kontra ni maksud dia bila kita tengok tu kita nampak jelas garisan tu. Ada setengah-setengah alam ciptaan semula jadi ni, ciptaan Allah Ta'ala, ciptaan kita tengok tu kita tak berapa nampak. Tapi kalau kita, tu yang cikgu kata, bila kita belajar sini, kita kena ada satu lagi mata. Kita hidupkan mata seni kita tu, kita dapat melihat garisan. Rupanya ada garisan kat situ. Okey, cuba kita tengok dekat sini kan. Okey, ini pokok buluh. Okey, kita boleh nampak sebenarnya dekat pokok buluh tu, batang-batang dia tu, kita dah nampak dah garisan yang jelas kat situ. Yang ini apa tu? Pokok kaktus. Pokok kaktus. Ini pandangan daripada atas lah. Kita nampak ni garisan apa yang kita belajar tadi? Pancaran. Okey, ataupun berpancar. Nampak? Ni ada garisan dia sebenarnya. Ini bukan, kalau kita tengok dekat, dia bukan garisan
Kalau cikgu boleh tengok tu. Dia bukan garisan. Dia adalah sejenis duri. Duri pada pokok kaktus tu. Okey. Okey, kemudian kita tengok seterusnya ialah garisan pada siput. Ini siput apa ni? Nampak tak? Ada garisan apa? Melingkar. Okey. Okey, kita juga dapat tengok garisan pada objek buatan manusia. Inilah menara kembar Petronas ataupun Twin Tower. Kita tengok dengan biasa kita nampak dua buah bangunan yang berkembar, tapi bila kita tengok dengan mata seni, kita dapat melihat garisan yang melengkung ada, garisan melintang ada. Okey, banyak garisan di situ. Okey, kemudian kita juga dapat melihat pagar. Okey, pagar ni memang kalau kamu nak lukis, boleh tak kita lukis pagar tanpa garisan? Tak boleh kan? So, ini garisan menegak pun ada, garisan melintang pun ada. Okey, kita tengok di rel kereta api. Okey, kita nampaklah dia punya garisan pada rel tu, garisan melintang dan garisan yang kita panggil ni apa ni? Garisan perspektif lah. Okey, kita tengok dekat dia besar, tengok jauh dia mula menumpu. Okey. Kemudian kita tengok garisan pada karya seni visual. Okey, ini karya Ismail Abdul Latif, Night Bird Paradise 2001, akrilik atas kanvas. Okey, kalau kita tengok ni, kita close up sikit. Nampak itu dia punya garisan tu. Apa Night Bird Paradise kan? Kita boleh nampak lah pada karya ni memang wajib lah ada garisan. Ini pada logo, garisan menegak. Dan ini pada tikar. Yang ini cikgu lupa bagi tahu tadi. Garisan apa? Yang ini garisan zigzag. Dia macam huruf Z ataupun Z. Okey, dia ulang-ulang-ulang. Okey, pada tikar. Okey. Okey, kita tengok lagi. Garisan yang boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan media. Alat dan media ini memberi kesan yang garisan yang berlainan. Okey, kesan garisan pada panel. Kesan garisan daripada pensel. Okey, kalau kita tengok kat sini, nampak pensel garisan dia tidak akan sama dengan macam ni arang, pen, marker, berus, krayon. Nampak kita boleh kita panggil bila kita belajar dalam pendidikan seni KSSM, kita akan belajar teori dan kita juga akan explore media, itu eksplorasi lah. Jadi yang belajar teori ni kita panggil persepsi. Kemudian bila kita belajar explore ini dia panggil eksplorasi. So kita akan explore lah media, teknik, bahan dan sebagainya. Okey, kita tengok kat sini info seni. Alat dan media untuk menghasilkan garisan ialah pensel, arang, berus, krayon dan sebagainya. Garisan boleh menimbulkan pelbagai kesan perasaan. Garisan tegak menimbulkan rasa tegas dan adil. Wow, garisan tegak ada tegas, tegas dan adil. Tegas dan stabil. Okey, stabil maksudnya kita tengoklah tiang yang tegak tu menunjukkan kestabilan. Garisan melintang menimbulkan rasa tenang. Ini kita belajar kesan garisan dan tenteram. Ada satu info kalau kamu nak tahu juga, macam orang badan besar dia tak boleh pakai baju garisan melintang. Sebab apa? Kesan dia menampakkan dia lebih besar. Percaya tak macam tu? Sekejap, cikgu cuba tunjuk lukisan sikit kat sini. Okey, katalah ini satu orang badan besar. Kita buat dua orang badan besar. Okey, kata dua orang badan besar. Ni kita kata badan besar lah. Okey. Okey.
Okey, kita tengok lebih kurang lah badan dia. Okey, cuba kita masukkan. Ini cikgu saja lukis orang yang lakaran saja. Orang yang sebenar bukan macam ni. Okey. Satu pakai baju garisan melintang. Okey. Satu pakai baju garisan melintang. Satu lagi pakai baju garisan menegak. Tadi pada mulanya kita tengok dua-dua ni cikgu lukis sama saiz kan. Tapi bila pakai baju melintang, dia nampak lebih besar. Okey, lebih besar. Lebih besar. Kelihatan lebih besar. Okey, yang ini lah. Okey, yang ini nampak kelihatan lebih kecil. Tu trik permainan garisan lah. Okey. Nampak? Jadi kalau macam cikgu ni pakai baju melintang macam ni, nampak cikgu lebih besar lah. Walaupun cikgu memang besar. Okey. Alright. Okey, lepas tu kita pergi pula fungsi garisan. Okey, garisan yang dihasilkan dalam karya seni, dalam karya seni mempunyai pelbagai fungsi. Garisan dapat menghasilkan rupa, ruang, jalinan, bentuk dan tone. Okey, lihat contoh-contoh fungsi garisan di bawah. Okey, garisan menghasilkan rupa. Okey, apa itu rupa? Okey, kalau kita tengok sini, ini kita berkenalan lah. Nanti kamu ada satu tajuk untuk belajar tajuk rupa saja. Okey, kalau kita tengok apa itu rupa. Okey. Kalau rupa ni dia mestilah bukanlah wajah. Rupa tu bukan wajah. Macam ni. Garisan tu kalau kita nak rupa. Okey. Yang ini adalah rupa. Rupa ialah kita panggil dia nak kata garisan yang bercantum pun dia kurang tepat. Tapi kita nak bagi tahu rupa ni adalah bersifat dua dimensi. Dia daripada garisan juga. Okey, kalau macam ni kita panggil rupa segitiga. Yang ini rupa bulatan. Okey. Kalau macam ni pun kita panggil rupa juga. Macam ni. Nampak? Kalau kita tengok macam tu. Okey. Rupa. Faham tak apa, kamu berkenalan dulu. Tapi garisan menghasilkan rupa. Nanti tajuk yang detail lagi pasal rupa, definisi rupa, jenis rupa dan sebagainya ni, cikgu akan terang dalam tajuk rupa. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Garisan mewujudkan ruang, garisan mewujudkan jalinan. Jalinan ni apa? Kita belajar tekstur ataupun sifat sesuatu permukaan lah. Bila kita tengok garisan kat sini. Yang ini, okey, kalau cikgu boleh zoom kat sini. Nampak tu Yang ini adalah ira kayu. Kalau kamu tengok ira-ira kayu kan, kita tengok nampak dia punya tekstur tu lah. Okey, garisan mewujudkan ruang. Ruang ni kita nampak kedalaman kat situ. Ruang dekat, jauh dan jauh dan jauh. Okey, kalau kita tengok kat sini, jalan ni dekat, dia besar sikit. Kemudian bila dah jauh sampai tu, kamu tengok tiang elektrik tu dah semakin kecil. So, ini sebenarnya kita nampak tiang elektrik kan, elektrik, tetapi sebenarnya dia adalah garisan yang diolah dimasukkan dalam ruang, dan itulah garisan mewujudkan ruang. Okey, kita tengok dekat sini, garisan menghasilkan bentuk pula. Okey, bentuk ni bersifat 3 dimensi. Kita boleh lorek, kita boleh lukis dan kita nampak 3 dimensi. Kalau rupa tadi 2 dimensi, bentuk 3 dimensi. Kemudian garisan juga menghasilkan tone. Tone ni apa? Daripada gelap ke cerah. Kita akan belajar nanti berkenalan dengan tone dalam episod seterusnya.
Okey, gelap ke cerah ataupun bahasa lain kita panggil tona. Kalau kamu pernah tengok iklan kan, uji kecerahan tona kulit anda. Pakailah satu produk, okey. Dulu kita kulit gelap kan, pakai jadi kulit cerah. Kulit gelap ke cerah itu dipanggil tona. Okey, ataupun cerah ke gelap. Kamu suka kulit gelap ke kulit cerah? Dua-dua cantik sebenarnya. Okey. Struktur garisan pula mewujudkan bentuk. Kalau kita tengok kat sini lah kan. Kalau kita tengok garisan tu kita nampak bentuk dia. Dia macam ini jugalah, garisan menghasilkan bentuk. Struktur garisan juga mewujudkan bentuk. Tahukah anda uji IQ anda? Garisan pada ibu jari dan cap jari setiap individu adalah berbeza. Okey. Kita ni tidak dapat lari daripada garisan. Kalau kita tengok cap jari kita, kalau kita boleh ambil cap jari kita tu, kita cap je dekat atas kertas, kita sapu color kan, kita akan nampak garisan. Rupanya garisan yang Allah SWT cipta untuk setiap kita ni tidak sama. Itulah sebabnya kalau kita pergi bank, kita kena diambil cap jari kan. Dia panggil apa? Kesahan apa? Biometrik lah sekarang ni kan. Sebab kita tak akan sama. Walaupun kita kembar, kalau kita ada kembar yang seiras kan, tapi tak akan sama cap jari kita. Subhanallah. Okey, kita tengok pula teknik penghasilan garisan. Okey, teknik penghasilan garisan, teknik yang pertama ialah teknik capan. Capan tu macam tadilah cikgu sebut, capan. Dia ambil pada perkataan cap. Kita cap kan. Kamu ada belajar di sekolah rendah, kita ambil potong bendi, kita cap. Kita potong belimbing, kita cap. Kita potong apa lagi lah, kita cap. Ubi dan sebagainya. Okey, kemudian canting. Canting ni adalah teknik, salah satu proses teknik batik. So, kita melukis menggunakan canting. Okey. Karya batik tu, kemudian kita warnalah. So, teknik canting. Kemudian teknik titik-titik menghasilkan garisan juga. Ya, macam tadi cikgu tunjuk. Teknik collage. Okey, kita tampal-tampal. Collage ni adalah tampalan. Kemudian teknik jahitan. Okey, kalau cikgu boleh zoom tu, nampak ada manik-manik kat situ. Okey, teknik jahitan pun menghasilkan garisan. Dan teknik anyaman menghasilkan garisan. Alright. Okey, yang ini adalah projek. Kamu kena explore lah garisan itu sendiri, aktiviti multimedia. Mengidentifikasikan unsur garisan pada alam semula jadi, menginterpretasikan jenis dan fungsi garisan pada alam semula jadi objek buatan manusia. Okey, yang ini kamu ambil lah, kamu tengok sekarang. Kamu boleh buat persembahan ni dalam bentuk multimedia ataupun sekarang ni kamu dah aktif buat video. Kamu boleh buat video yang berkaitan dengan garisan. Tengok tiang bendera, garisan apa kat situ. Tengok bendera tu sendiri pun ada apa garisan kat situ. Okey, kamu boleh explain lah. Yang ini dalam ikut buku teks ni kamu boleh hasilkan dalam bentuk writing lah, peta writing. Ikutlah kreativiti kamu sendiri. Okey, ini latihan formatif ni kamu boleh jawab untuk menguatkan lagi pemahaman kamu di dalam pemahaman tentang garisan. Okey, kita masuk sedikit eksplorasi. Garisan sangat mudah didapati pada alam semula jadi dan objek buatan manusia. Okey, kita tengok kembara visual. Maksudnya kita akan mengembara lah. Kita akan tengok di sekeliling kita. Okey. Lokasi kawasan sekolah. Tujuan pengetahuan dan pemahaman eksperimentasi penerakan unsur garisan. Okey, yang ini kita bagi pada kumpulan. Tapi yang ini cikgu rasa kamu boleh buat dalam bentuk individu pun tidak ada masalah. Okey, kamu akan buat jadual macam ni. Objek, jenis garisan dan lakaran. Tengok. Okey, pada siput ada apa kan. Cuma yang ini cikgu nak, kalau boleh kamu present dalam bentuk video lagi menarik. Sebab zaman sekarang kan, zaman kamu pandai dah edit-edit video ni kan. Alright. Okey, yang ini ekspresi ni kita akan buat
di kelas yang seterusnya. Okey, kita akan buat iaitu kita akan buat lakaran objek. Kita akan letak objek kat depan mata kamu ataupun nanti cikgu akan bagi gambar dan sebagainya. Kamu akan lukis balik gambar tersebut, mengaplikasikan pemahaman kamu terhadap garisan. Satu lagi projek doodle. Okey. Projek doodle ni kita akan buat di kelas yang seterusnya insya-Allah. Okey, kita pergi kepada kesimpulannya. Okey, hari ini kamu akan bentang, kita akan buat gallery walk. Okey, pada hari ini kamu telah belajar definisi garisan, iaitu kesan titik yang bergerak dihasilkan dengan menggunakan suatu alat atau media yang bermula dari satu titik permulaan. Ingat tadi. Okey. Definisi garisan ialah keyword dia ialah titik yang bergerak. Okey, kemudian jenis garisan, tebal nipis beralun, berpancar, berlingkar, berpenjuru, putus-putus melengkung, fungsi garisan, tone, rupa, ruang, bentuk dan jalinan, teknik penghasilan garisan. Masya Allah, ada banyak ni. Cikgu tak bacalah, kamu boleh baca balik dalam buku teks kamu. Cuma inilah hari ini kamu telah belajar definisi, jenis, fungsi dan teknik penghasilan garisan. Okey, sampai situ dulu untuk kelas kita hari ini. Kita berjumpa lagi insya-Allah ada kelas yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.